بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik-baik rahimahumullah, mudah-mudahan dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, saya syukur alhamdulillah kerana Allah memberi ruang kepada kita dan peluang untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa Allah bimbing dan Allah dorong kita untuk mendapat taufik, bukan hanya mendapat hidayah tapi mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis yang mahfumnya, siapa yang selawat kepada hari Jumaat, sallallahu alayya fi yaumi jum'atin, itu semalam Jumaat, uridat, dia akan dibentangkan selawatnya fi kulli yaumin jum'atin. Mana kita selawat, kita jauh dengan Nabi SAW, tapi selawat kita itu akan dibentangkan kepada Nabi pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat selawat kita akan dibentangkan, akan dipamerkan, akan dibawa kepada Nabi SAW. Sebab tu bila kita selawat betul-betul lah selawat, bukan kerana nak bilang berapa banyak, tapi selawat dengan kita rasa kita mengharapkan Allah memberi kedudukan yang tinggi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab dialah yang akan membantu atau memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat, yaumul mahsyar. Jadi kita pun selawat betul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai Tuhan, salli, selawat dan salam atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak, bukan tak boleh laju, boleh laju, tetapi biar kita sampai. Ini tangan buka, Allah sallallahu alaihi wasallam, macam dah terdur. Kita rasa kita faham, tapi sebenarnya kita tak sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala kepala kita. Hai Tuhan, ya Allah, selawat dan salam atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Tuhan, selawat dan salam atas Muhammad sallallahu. Hai Tuhan, kita merayu minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar sampai selawat kita sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang paling banyak selawatnya ke atasku pada hari berkenaan, iaitu hari Jumaat, kana aqrabuhum alayya manzilatan, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat.
Orang paling dekat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitalah orang yang banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumihi fid dharain thumma amin. Ini kita sambung lagi mengenai adab-adab kita bersahabat ataupun berkawan dengan orang yang kita tak biasa. Bukan sahabat karib lah, orang baru yang kita kenal dan sebagainya. Maka lagi disebut apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan, kata Imam Ghazali, yang dapat dilihat dengan jelas kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Maka sesiapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi, dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti ia akan mendapat kehinaan. Dengan siapa ni? Dengan orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang penuh dengan kehinaan, orang yang berperangai yang tidak elok, orang yang tak solat, orang yang ada aurat. Sebab apa? Sebab takut kita terikut-ikut dengan mereka. Kecuali kita ada power, kita rasa aku boleh tackle dia ni. Aku boleh tackle dia ni untuk ke arah husnul khuluq, elok pekerti, balik semula kepada sembahyang dan sebagainya. Saya ada kawan seorang tu, dia main golf 5 tahun main, dia tak pernah sembahyang. Tak pernah sembahyang tu, tak tahulah sembahyang lain, tapi sembahyang yang dalam padang zuhur ke asar tak. Kita berhenti sembahyang, dia jaga bagi. Dia tak apalah, biar aku jaga ni, takut nanti orang curi barang. Tak apalah, kita bawa lah barang, handphone, beg, duit semua kita bawa. Tak apa aku jaga. Lama kita berhenti tengah-tengah padang pun, dia ada tempat hak berhenti rehat untuk sembahyang, ada surau, kita sembahyang juga. Selepas 5 tahun, lepas 5 tahun tu barulah terdetik hati macam mana tahu. Dia anak Bilal. Maknanya iman tak dapat diwarisi lah. Iman tak dapat diwarisi. Jadi lepas 5 tahun tu barulah dia kena sejadah semula. Dalam beg dia sentiasa ada Yasin. Tak pernah tak ada. Yasin tu mesti ada dalam beg duit, dompet. Mana pergi mana-mana dia berpegang kepada Yasin. Bagus, baca, sentiasa baca, boleh hafal Yasin. Tapi sembahyang tak ada. Tak tahu, Allah Alam, mungkin dia sembahyang subuh dengan isyak saja, tak tahu lah. Zuhur dengan asar tak. Selepas 5 tahun baru sembahyang. Jadi kita 4 orang, dia seorang, menang kita lah. Maksudnya 3 orang sembahyang, seorang tak sembahyang. Tapi akhir-akhir lama-lama dia pun sembahyang. Kalau kita ada kemampuan macam ni, tak apalah. Nak rotan anak orang dah tua, tapi akhirnya sembahyang, alhamdulillah. Tetapi sayang juga, ada setengah-setengahnya sembahyang juga tetapi tak dapat cegah keji dan muka. Sayang juga yang tu. Keji pun dia buat, baik pun dia buat. Dia kalau baik kita buat, jahat pun kita buat, dia tak jadi tau. Sebab dalam satu bekas, kalau air tu air keladak, berkelada keruh kan, kita pun ambil air sirap masuk, dia tak jadi sirap pure. Kita masuk air tertarik pun tak jadi juga, walaupun warna sama, ia akan merubah rasa. Gelas itu mesti bersih, gelas ini mesti bersih, barulah kita masukkan air sirap ke, air limau ke, apa juga, dia tidak akan merubah air yang sebenar. Tapi selagi dia masih kotor, berkeladak, kalau kita campur dengan air bersih, lagi tak nampak berkeladak. Kalau campur air sirap akan berubah rasa dan sebagainya. Batu bekas ni kena bersih. Kena bersih dahulu baru boleh topak, barulah dia nampak. Hati kita pun sama juga. Hati kita masih ada kotor, ada mazmumah, 10 mazmumah tu masih ada. Dia ada kat kita riya, sombong, takbur, sum'ah, bakhil, ujub, semua dah ada. Tapi waktu yang sama kita isi dengan benda baik, maka dia bercampur aduk. Tak boleh. Tom yam bila kita campur dengan sup, hilang rasa.
Tom yam is tom yam lah. Tom yam putih ke tom yam merah pun tu tom yam. Tapi kalau tom yam campur dengan masak lemak cili api, nak jadi apa? Tompi. Dia tak boleh. Begitu kat hati kita. Hati kita kena khali. Proses dia kalau ikut ulama tasawuf namanya khali. Khali ni kosongkan dulu. Buang dulu. Kikis dulu terlebih dahulu kotoran yang ada dalam bekas ni. Dalam hati kita buang dulu. Buang ria, buang sombong, buang bakhil, buang. Barulah kita ambil isi. Tolak ansur, jujur, ikhlas, khusyuk, baik, kita masuk kan? Bila masuk dalam tu, barulah terserlah yang dinamakan tajalli. Barulah orang nampak. Tajalli ni ialah terserlah. Maka terserlahlah air sirap itu kemerahannya daripada jauh. Terserlah air lima warna kekuningan. Terserlahlah air bandung warnanya demikian. Kerana apa? Kerana bekasnya telah bersih, telah diisi tahalli dengan benda yang bersih, yang elok. Itu dia. Jadi bernilainya kita ini kerana isi, bukan kerana zahir. Botol ni sama-sama kecil besar ni je, tapi yang akan membezakan nanti ialah isi kandung. Air putih RM1 satu botol, tapi air putih ditukar dengan lecikan, dia akan jadi RM2. Tapi lecikan ditukar, botol yang sama dimasukkan madu tuala emas, maka dia akan jadi RM50. Tukar madu tuala emas, buang madu, buang tuala, tinggal emas sahaja. Kalau emas besar ni berapa kilo ni kak? Sekilo. Harga dia berapa? 300,000 walaupun besar ni. Maksudnya nilai kita itu ialah kerana isi dalam kita, bukan luaran. Luaran boleh beli kat Maidin ada ni. Kat Maidin banyak sangatlah. Ni kat Maidin ada. Ni kat Akik Mara ada. Sekup je, cantik je. Nampak cantik. Hakikat sebenar di dalam tu kita tak tahu. Yang dalam tu sebenarnya yang akan menilaikan di sisi Allah, yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ni kata dia, kalau kita bergaul dengan mereka, takut nanti kita terpalit sama, jadi perangai macam dia dan sebagainya. Oleh itu elakkan dinul mar'i khaliluhu, kata Nabi SAW, agama seseorang itu banyak bergantung kepada kawan dia. Dan satu hadis yang lain, an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu mengikut pegangan agama ketua-ketua mereka. Ala dini mulukihim. Kalau bos itu kaki karaoke, lama-lama kita pun karaoke, walaupun kita tak erti apa-apa. Sekurang-kurang tolong juluk piring hitam masa tu. Tak pandai karaoke tapi juluk. Kurang-kurang bawa kereta bos pergi tempat karaoke. Saya tak kata karaoke itu ada maksiat yang besar je, sebagai karaoke keluarga, karaoke kawan-kawan dan sebagainya, tapi yang menuju ke arah tu. Kalau bos tukang pancing, kita tak erti memancing, kita tukang bubuh umpan bos. Tunggulah, tak dapat ikan, habis Maggi je. Umpan bawa udang, umpan tu goreng makan. Itulah dinul mar'i khaliluhu wan nasu ala dini mulukihim. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu, maka betapa pula engkau dapati jikalau seorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Kalau orang itu anggap kita sebagai musuh, lagilah jauhkan dia. Kalaulah musuh zahir itu kita wajib jauh, apatah lagi musuh yang batin, musuh yang tak nampak, iaitu syaitan. Syaitan itu musuh. Allah dah sebutlah, aduwwun mubin, dia itu musuh kamu yang nyata, syaitan. Tapi apa yang dia offer kita ikut. Dia musuh, kita percaya ke musuh kita. Pelik. Atau Allah dalam kitab Muhimmah, Allah cemburu tengok makhluk dia, tengok hamba dia. Allah offer besar, offer dia kemuncaknya adalah syurga, kenikmatan yang abadi.
Tapi kenapa pergi ikut musuh Allah iaitu syaitan? Abadi juga, kekal juga iaitu neraka. Tapi ikut. Sedangkan dah disebut gambaran neraka ni panas. Neraka ini api. Minum air danau dan juga darah. Setiap kali kehausan nak akan minum, maka diambil, dituangkan air tembaga yang mendidih, masuk ke dalam kerongkong, minum, hancur kerongkong, hancur awak perut, tumbuh awak perut baru, isi lagi, tukar pula air tembaga dengan air nanah, tukar air nanah dengan air darah yang lama, yang busuk di badan air, lebih daripada bau air sampah. Itulah dah digambarkan. Tetapi ramai manusia yang mengikut musuh-musuh Allah. Itu musuhnya tak nampak, tapi jelas apa yang dia bawa. Tapi ramai terpengaruh, ramai terikut. Itu yang pelik. Kalau kita tengok dalam kitab Muhammad disebut sebagai contohnya ialah la yahillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salasin. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannata qatil. La yadkhuluna al-jannah. Banyaklah disebut orang lelaki dayus itu tidak akan masuk syurga. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk syurga. Orang yang syirik tidak akan masuk syurga, bahkan dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penzina tua juga akan jauh daripada syurga, jaraknya lebih daripada 1000 tahun perjalanan. Maksudnya bau syurga ni wangi, tapi bagi penzina tua yang tak sempat taubat dia, sedangkan dia dah tua, tak sempat taubat dia, maka perjalanan yang jauh 1000 tahun perjalanan tu dah bau, dah wangi syurga, dia tak akan bau syurga. Mana jauh sangat dia daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Afu Allah tinggi, tapi orang ramai yang tak ikut. Tu Allah heran. Allah rasa cemburu. Kenapa syaitan aduwwum mubin, musuhnya nyata diikut, Allah tak diikut? Sebab ada satu lagi dalaman kita yang dinamakan nafsu. Sebab tu syaitan bila bulan Ramadan dia akan dibelenggu, tuan-tuan tahu. Tetapi manusia masih lagi buat maksiat, bukan kerana syaitan pada ketika itu, tapi kerana nafsu. Syaitan dah dibelenggu. Wasul silatis syayatin, belenggu, diikat syaitan itu pada bulan Ramadan. Diikat, dibuka futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu rahmat. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup, dikunci pintu-pintu neraka, keburukan itu ditutup. Wasul silatis syayatin, maka untuk menguatkan orang beriman lagi, maka syaitan itu dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi yang buat maksiat kerana nafsu, bukan kerana syaitan. Jangan tuduh dia masa tu. Aku tak puasa sebab syaitan ni. Bukan syaitan, engkau tu syaitan. Syaitan tu dalam penjara dah, Allah ikat dah. Dia tak boleh goda dah. Sebulan tu tak ada peluang. Dia dah janji dengan Allah, tak apa ya Allah, 11 bulan je aku goda, sebulan tu aku rehat, tak apa. 11 bulan aku goda makhluk-makhlukmu, hamba-hambamu, sebulan aku rehat. Tapi momentum 11 bulan dia goda itu mampu untuk hamba-hamba Allah ini buat maksiat di bulan Ramadan. Kerana kekuatan dia sebelum ni, momentum dia. Mana besarnya, banyaknya orang buat maksiat 11 bulan, sehingga terlajuk masuk bulan Ramadan pun masih lagi orang buat dosa. Sebab itu kecelakaan besarlah bagi mereka yang masuk Ramadan, adraka Ramadan wa salakha Ramadan, la yaghfirullahu dzunubahum. Allah tidak mengampunkan dosa-dosa mereka kerana mereka tidak istighfar, minta ampun dengan Allah dengan sebenar-benar keampunan. Itu dalam hadis raqa mimbarin. Hadis raqa mimbarin iaitu hadis Nabi SAW naik mimbar. Ketika mana Nabi naik mimbar, lalu langkah yang pertama, lamma raqal ula faqaja'ani Jibril datang kepada Nabi SAW, lalu berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahima ampun, celakalah mereka adraka Ramadan thumma salaka Ramadan la yaghfirullahu dzunubahum. Masuk Ramadan, berakhir Ramadan, Allah tak ampun dosa dia.
Sebab dia tidak betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan sekalian bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Sebab apa? Sebab nafsu di dalam, bukan sebab syaitan. Syaitan tak kacau. Nafsu kita yang selama 11 bulan telah mengikut kehendak-kehendak syaitan, maka sebulan bulan Ramadan dia akan ikut kehendak syaitan. Tengok bazar Ramadan, tengok buffet Ramadan, tengoklah. Tapi tuan-tuan pergi tengok buffet Ramadan membazir, tak ada lah bapak segala pembaziran. Pergilah tanya orang hotel, orang yang buat buffet Ramadan, tengok. Kalau bulan tidak Ramadan, berapa kilo yang dibazirkan? Kalau bulan Ramadan, beribu-ribu kilo sehari yang dibazirkan. Kita ambil longgok atas meja kita tu, macam buffet Ramadan pula atas meja kita. Penuh ayam merah, daging bakar, lecingkan, semua sekali akan ada berubuk dah ambil. Tiba-tiba makan sikit je basi, buang, clear. Di bazar Ramadan pula macam-macam bentuk pakaian yang dipakai oleh penjual kerana untuk menarik minat orang yang membeli. Pakaian mendedah aurat bagi orang perempuan dan sebagainya. Bulan Ramadan tu, bulan Ramadan, walaupun dah masa nak ambil lesen, penjaja tu dah bagi tahu menutup aurat, menjaga aurat, pakaian yang bersesuaian, tapi tetap juga melakukannya kerana nafsu. Anna nafsa la ammaratun bisu. Kata Allah Ta'ala, hei nafsu kamu itu sentiasa ajak kamu ke arah keburukan. Mudah-mudah dia akan ajak ke arah keburukan. Maka hati-hati. Berkata Al-Qadi Ibn Ma'ruf rahimahullah, dia buat dalam satu qasidah, fahzar aduwaka marratan wahzar sadiqaka alfan marratan farubbama inqalaba as-sadiq fakana a'rafal bil mudarrah. Berhati-hatilah daripada musuh-musuhmu sekali, dan hati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Tengok kata-kata dia. Dia kata fahzar aduwaka marratan wahzar sadiqaka alfa marratan. Berhati-hatilah dengan musuhmu sekali, tetapi berhati-hatilah dengan sahabat kamu 1000 kali. Musuh dah tentu dia datang nak bunuh kita, itu tak ada niat lain dah. Tak ada musuh nak datang bagi bantuan, nak bagi nasi lauk, nak nasi kabur, tak ada. Memang dia musuh, dia nak bunuh kita. Kita tahu dah nawaitunya satu. Tetapi sahabat, kawan kita tak tahu berapa niat dia yang sebenar. Sebab tu dia kata sini, berhati-hatilah dengan kawan kamu 1000 kali. Kalau dengan musuh 1 kali je, betul? Tapi dengan kawan belum tentu. Kalau kita niat macam ni, mungkin dia lain, dia berkawan dengan kita lain. Sebab tu orang dulu-dulu, petua orang dulu-dulu, kadang-kadang kita boleh ikut, kadang kita tak boleh ikut lah. Tapi ada lah petua dia temu tengok, dia pesan kat saya, mu tengok kalau orang tanda macam ni, bolehlah buat kawan, tapi sampai kat tangga je dia kata. Kalau yang ni bolehlah sampai ke ruang tamu. Kalau jenis pesen ni boleh sampai ke dapur. Kita pun tengok ada kemunasabah, ada tanda yang, tapi saya tak nak sebut, takut tuan-tuan tengok kawan sebelah. Tak boleh buat gu ni. Tak berhati tengok kening rapat ni, misah tak bersambung ni, jalan lecok anjing. Siapa nak tengok anjing jalan lecok anjing? Anjing kan jalan itu. Itu di antara lah. Itu petua. Saya tak kata dia daripada kita, petua orang tua-tua. Kadang boleh pakai, kadang tak boleh pakai, tapi banyak boleh pakai. Sebab yang nak buat petua tu bukan senang. Ni ulama kata berhati-hati dengan sekawan kamu 1000 kali. Sebab kita tak tahu, kita bawa dia dalam rumah kita, kita bawa dia masuk dalam rumah kita. Sebab kawan kita kalau musuh confirm tak masuk. Tapi bila kawan kita duduk dalam rumah kita, kadang-kadang kita tinggal rumah kita. Aku duduk dah, aku nak pergi keluar kejap. Contoh, dia datang daripada Kelantan, nak menumpang rumah kita. Sebab jam,
Raya Cina. Tahu bang Cina. Raya Cina. Dia duduk kat rumah kita biar rumah kita. Tengok, oh tak ada, hilang satu benda, hilang itu ni. Macam-macam benda. Bila duduk dalam rumah kita sini susah. Maka kata dia lagi, farubba man qalaba as-sadiq fa kana a'raba bil mudirrah. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak, maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Bila dia kenal dah kita, dia tahu dah perangai kita, perangai kita daripada kecil, geng-geng mana telanjang. Kita pun ada nama, kata contoh dia. Tiba-tiba dia bermusuh dengan kita. Dia boleh keluar dalam TikTok ke, dalam IG ke, dalam apa. Ustaz tu mana telanjang kau dulu tu. Duk curi ayat masa duk pondok dengan aku tu. Ayat tok guru pun dia bedah. Malah ceramah. Lebih korang jago ni dia. Cuma dia botol masuk dalam TV je. Aku tak masuk TV. Nampak? Sebab dia kenal kita daripada kecil lagi. Dia aku tahulah daripada sekolah rendah lagi. Masa dia satu tu belok dalam seluar tu. Nampak yang muka macam tu, tapi belok dalam seluar. Girlfriend ramah, boyfriend ramah. Sebab dia pernah duduk dengan kita, dia sahabat kita. Tengok ni, betul lah ni. Berkata Al-Qadhi Ibn Al-Ma'ruf rahimahullah, masalah wali Allah, boleh jadi barangkali sahabatmu itu akan bertukar menjadi musuhmu suatu hari nanti, dan dia telah tahu selok belok mengenai diri kamu. Betul? Dia tahu dah perangai kita, dia tahu segala-galanya. Sebab itu dengan apa, kasihilah seorang sekadarnya sahaja, bencilah seseorang sekadarnya sahaja. Sebab apa yang kita benci mungkin suatu hari nanti jadi kekasihmu. Mungkin apa yang kau sayang sekarang ia akan jadi musuhmu suatu hari nanti. Maka bersederhanalah dalam segala sesuatu. Takut kita lebih-lebih nanti jelas akan keburukan dan sebagainya. Dan berkata Abu Tammam dalam makna yang sama, kata dia dalam bait qasidah dah, aduwuka min sadiqika mustafad fala tastaksiranna min as-sihab fa inna ad-da'il akthar ma tarah yakunu min at-ta'ami wasyarab. Apa katanya? Banyak musuh yang jadi daripada sahabatmu. Aduwaka min sadiqika mustafad, banyak musuh yang jadi daripada sahabatmu. Dia sahabat, tapi oleh kerana satu benda yang dia tak suka, maka bermusuhan, berbalah-balahan. Jangan kita orang yang paling baik dengan kita, rapat dengan kita, sekali dia kecil hati, payah dia nak rapat balik. Oleh itu janganlah engkau memperbanyakkan sahabat. Sini maksudnya fala taksiranna minas sihab, jangan banyak sahabat ini ialah sahabat yang merosakkan kamu. Kalau sahabat yang baik-baik, akhlak mulia, yang ajak kita ke arah kebaikan, dia digalakkan. Fa inna da'i aktsar ma tarah, cuba engkau lihat kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada makanan dan minuman. Dia kias kepada yakunu minat ta'am, fa inna da'u aktsar ma tarah yakunu minat ta'am wasyarab. Engkau tengoklah dia tu, banyak penyakit itu kerana berpunca daripada makan dan juga minum. Bila kita makan banyak, kita minum banyak, maka itu mendatangkan penyakit. Maka begitu juga sahabat yang banyak yang merosakkan makanan itu, makanan yang tidak elok lah, makanan yang tidak sihat, makanan yang boleh memudaratkan dan sebagainya. Begitu juga sahabat. Kalau sahabat engkau ramai tapi memudaratkan, maka tak payah, baik sikit tapi memanfaatkan. Ramai kawan-kawan dia, tai makan, ajak penuh rumah, tapi tai sakit, ajak pergi dengan ceramah kuliah 2 orang. Nampak? Masa ajak makan lembu, bakar kambing,
Tak ada nampak kambing licin. Tak ada nampak kambing licin. Macam mana tu Ustaz? Pernah berlaku di Kuantan, sembelih unta. Unta ayah adalah hamba Allah tu bagi seekor unta. Kita pun sembelih. Dia tengah nak sembelih tu, pisah unta ke sembelih sambil berdiri. Bisa potong. Tak ada tumbang tu, hilang dah pohon. Tak ada tumbang, dia tengah nak lapor teruk. Oh, kita buat gini senang tak? Sup. Dia kerak pohon, teruk buang pohon sebelah, buang pohon. Tak ada buang belulang. Tak ada buang belulang. Gigi pun tak ada ketika sembelih. Biasa kepala tukar sembelih dapat tak? Biasanya kita lah, ustaz lah tukar sembelih. Kat kepala untung kan panjang. Oh, untung so pun dapat itu. Tak ada, gigi pun tak ada. Cara nak simpan gigi nak buat pemata cincin? Tak ada, licin. Ni. Oh, bisa. Lebih pada lubuk. Kita tengok lubuk untuk makan kerbau, makan apa, kuat dah makan tu, licin sekejap je. Ini orang keliling untuk lebih pada lubuk. Paling makanya, Ustaz, ada tak Batang Pinang sikit? Batang Pinang tu bulu pun tak ada. Alamak, nak ambil macam mana? Tapak kasut unta pun licin. Sekor unta berebut beribu orang. Duk tengah sembelih tu, tak ada tombang, tak ada apa, hilang pohon. Diubuk pun dah mati dulu baru dia makan. Allahu Akbar. Nah, jadi perbanyakkan kawan yang baik-baik. Kalau yang tak baik, tak payah. Begitu juga makanan, banyak boleh tapi banyak yang mendatangkan manfaat. Tapi seelok-eloknya, sekadarnya sahaja. Sehingga ulama tasawuf, makanan yang mubah, yang harus, yang jaiz pun dia berkira-kira. Takut nanti dia jadi makruh, takut jadi haram. Minum sekadarnya sahaja, makan sekadarnya sahaja. Sebab kalau banyak boleh menyebabkan mengantuk, jadi malas. Sebab tu kalau bulan Ramadan nanti, kita tengok imam-imam, para imam, dia tidak akan makan terlalu banyak. Sebab dia nak jadi imam tarawih susah. Ni duduk tengah takbir Allahu Akbar, lik cendol durian dekat leher dia. Oh jen, dia akan menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. So dia sedap-sedap lah, tapi dia jadi tersedut-sedut. Dia macam, kalau kampung saya panggil itik lekat ulat bulu. Pernah tengok tak? Itik dia makan ulat bulu. Ulat bulu duduk sini, dia geli. Kenapa cendol duduk sini, kaki ayam, sup duduk sini, makan banyak ni. Perut kita Allah bagi 3, makan, minum, angin, udara. Jadi kalau kau makan banyak, kau dah ambil 2 ruang ni, ruang angin, ruang air. Kau tambah pula lepas makan, kau tambah air, ruang angin sikit je. Bila ruang angin sikit, napas pendek, itu yang tersedut. Bismillahirrahmanirrahim. Macam budak nangis tapi baca Quran. Dia takut tu rotan dia anak itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau dia panjang ni, dia makan sikit, air sikit, napas dia panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 3 nafas ya. Fatihah. Terawih. Oh suka kita. Oh mabelus. Kita suka laju. Baca lambat-lambat memang kena, tak percaya terang tahu tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
mufarakah 3/4. Mai apa macam dia tak lepas. Sedap bagimu, tak sedap bagi aku. Ada banyak kerja lain. Dan dalam rakaat je pun, tapi sedap loh dia tu berlagu Qori kan, bukan Qori kebangsaan tahun 60 dulu. Masa ni bukan berlagu bah. Masa ni orang nak ibadat tapi laju. Nah, cara dia baca kena baca ada ni baca pertengahan, jangan laju sangat tapi cukup-cukup. Jangan baca batik sangat lembut. Sebab menyebabkan orang tak suka, kena ambil kira jugalah. Akhir sekali, dan jadikan dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Hilal bin Alla di dalam syairnya, lamma afautu wa lam aqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawat inni uhayyi'u aduwi inda ru'yatih la adfa'a asy-syarra anni bit-tahiyyah wa azhirul bishra lil insani abghiduh ka'annahu qad mala'a qalbi masarratin wa lastu aslamu mimman lastu a'rifahu fa kayfa aslam min ahli al-muwaddat an-nasu dawa'ul mahdu tarakuhum wa fil jafa ilahum qat'ul akhawat fasalimun nasu taslim min ghawaihim wa kun harisan ala kasbil mawaddatin wa khaliqin nasi wasbir ma bulita bihim asamma abkam a'maza taqayyatin. Ini panjang satu syair yang dibuat oleh seorang ulama yang berkaitan dengan bersahabat. Panjang dia, nanti kita berhenti setakat tu, kita akan sambung di bulan depan. Tak ada lah puasa, tak puasa lagi, belum sikit lagi, puasa 12 hari bulan. Kalau sempat kita akan sambung sikit lagi lebih syair, dan kitab ni kita akan habis tahun ni. Sebab tinggal lagi penutup lepas ni. Habis ni lepas raya lah, kan habis dari puasa. Sebab habis kitab ikut untuk guru saya, kambing dengan pulut kuning, khotai kitab. Tak tahu untuk guru saya kata, tak tahu saya takut unta ke, mana kita tahu pula. Masalah mak cili api ke, rendang unta ke ikut kan. Dan ini satu bait syair. Orang dulu dia masyhur dengan syair, dengan kata-kata. Sebab tu dia kata bila Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia kata Nabi kita tu ahli syair. Maka sebab tu dikumpulkan segala ahli-ahli pujangga Arab untuk lawan Quran tu. Sebab dia tengok bahasa Quran tu bahasa yang begitu puitis, metafora, tinggi bahasa dia. Maka dia kumpul semua orang-orang yang bijak sana mengenai bahasa, mengenai lagu dan sebagainya untuk lawan Quran. Maka dia buatlah Quran tu kan, apa ni, Al-Fil, surah gajah tu, tengok kan, surah gajah, Alam Tarakai tu Al-Quran. Hak dia buat juga Al-Fil wa mal-fil al-fil lahu zi wa ziluhu tawil. Gajah, apa itu gajah? Gajah ada ekor gajah panjang. Bodoh tak bodoh punya ayat Arab. Bunyi kata cerdik tak, tapi nak lawan Quran tak boleh. Quran surah Al-Fil, tapi dia depan tak ada kata gajah. Apa itu gajah? Tak ada kena-kena. Ini tak, bahasa tu tak perlu orang lawan pun. Gajah, apa itu gajah? Gajah itu besar, ada ekornya panjang. Tak payah buat Quran macam tu. Itu pun orang biasa pun boleh sebut. Apa itu kereta? Itu kereta Pusaka Persona, baru dikeluarkan oleh Malaysia. Tayarnya 4 biji, satu tayar spare di belakang. Malah tak payah buat cerita tu. Dia nak bahasa tu, bahasa yang tinggi, tak boleh.
ayat tu bimislihi, supaya datang padanya dengan seumpama dengannya, tak mampu untuk lawan Al-Quran. Itulah kebijaksanaan yang ada pada mukjizat yang paling besar, iaitu mukjizat Al-Quran. Dan mukjizat kedua terbesar Nabi kita Muhammad SAW ialah Isra' wal Mi'raj. Nombor satu Quran, nombor dua Isra' wal Mi'raj, kerana di dalamnya adanya sembahyang, iaitu tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita berhenti nanti terjemahan kepada syair yang dikeluarkan oleh oleh Hilal bin Alla dalam syairnya. Syair mengenai sahabat, apa yang dimaksudkan dengan sahabat sejati, sahabat yang boleh jadikan teman dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita di bulan Rajab, Syaban, dan sampai umur kita ke bulan Ramadan untuk kita tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Sami' wa ya Basir, wahai Allah yang mendengar, wahai Allah yang melihat. Ya Allah, ya Kalim, Engkau berkata-kata, ya Allah. Ya Allah, kami sedang berkata-kata, sedang bercakap, sedang meminta, sedang memohon, berbicara denganmu, ya Allah. Ya Allah, pandang kami berbicara denganmu, ya Allah. Jangan toleh pandanganmu ke lain, ya Allah, kerana dosa-dosa kami, ya Allah. Tolong, ya Allah, pandang kami, ya Allah. Pandang hamba-Mu yang hina dina ini, ya Allah, dengan pandang rahmat kasih Engkau, ya Allah. Jangan Engkau pandang kami dengan pandang benci, murka, marah-Mu kerana dosa maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, pandang kami, ya Allah. Pandang kami semua di rumah-Mu ini, ya Allah, dengan pandangan rahmat. Siapapun kami, ya Allah, datang daripada mana kami pun, ya Allah, walaupun tidak khusyuk mana sembahyang kami, walaupun tidak seikhlas mana sedekah kami, ya Allah, pandang juga, ya Allah. Kami sedang memohon padamu, ya Allah. Kami tetamu-Mu, ya Allah. Maka kami, apa yang kami hajatkan, Engkau kabulkanlah, ya Allah. Apa yang kami minta, Engkau berikanlah, ya Allah. Apa yang kami akan Engkau kabulkan, Engkau sampaikan hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon jika ada saat ini, ya Allah, andainya ada dan pasti ada dosa kami yang belum sempat kami taubat, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Andai kami dipisahkan roh daripada jasad kami ketika saat ini, ya Allah, kami tidak mahu kami disiksa oleh-Mu, ya Allah. Kami dipakaikan terompah daripada api neraka-Mu, ya Allah, kerana dosa-dosa kami yang tidak sempat kami taubat, ya Allah. Maka terimakanlah taubat kami, ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kecil kami, dosa besar kami, dosa zahir kami, ya Allah. Dosa yang kami sengaja kami buat, dosa yang kami tidak sedar kami buat dosa padamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon, ya Allah. Ya Allah, ampunlah juga kami mohon buat ayah bonda kami, ya Allah. Ampunkan mereka berdua, ya Allah, hidup atau mati mereka ketika saat ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, pandang mereka dengan pandang rahmat Engkau, muliakanlah mereka semula tempat di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, bariskan ibu dan ayah kami, ya Allah, sebarisan dengan para syuhada Uhud dan juga Badar, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah mereka, ya Allah, semula tempat di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, guru-guru kami, ustaz-ustazah kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, muslimin muslimat, ya Allah, mukminin dan mukminat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Anda ada, ya Allah, di kalangan kami, ya Allah, yang sempit kehidupannya, ya Allah, lapang luaskanlah, ya Allah. Anda ada yang belenggu hutang, ya Allah, lansaikanlah hutang-hutang mereka, ya Allah. Anda yang tersasar jauh daripada landasan agama-Mu, ya Allah, kembalikan mereka kepada jalan yang benar, jalan petunjuk Engkau, ya Allah, jalan ke syurga-Mu, ya Allah. Anda ada yang sakit makit, ya Allah, Engkau sembuhkanlah sakit-sakit mereka, sakit kami, ya Allah. Ya Allah, Anda yang berhajat berzikir, kabulkan hajat-hajat mereka, ya Allah. Anda mereka yang dalam perasaan, dalam imtihan, dalam ujian, ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami dan kepada mereka semua, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon akhirnya lindung diri kami, ya Allah, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, negara-negara Islam, ya Allah, bersegala malapetaka, huru hara, ya Allah, pemimpin zalim, gila kuasa, ya Allah, penyakit menular, COVID, influenza, kusta, gila dan sebagainya, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon padamu, ya Ilahi, ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna ilaikal masir. Bekalkan, ya Allah, berkati hidup kami, ya Allah, sepanjang Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan al-Mubarak, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.